Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam bab 4 iaitu kadar tindak balas. Hari ini kita akan bincangkan topik 4.2 iaitu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Baik, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas iaitu suhu, mangkin, kepekatan, tekanan dan saiz bahan tindak balas. Baik, kita akan lihat satu persatu. Pertama iaitu suhu. Suhu bahan tindak balas. Baik. Apabila suhu bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas juga akan meningkat. Baik. Suhu ni, contoh paling mudah untuk menerangkan kesan suhu pada tindak balas ni macam ni. Apabila kita nak membancuh air, kita gunakan gula. Nak bancuh air minuman, kita gunakan gula. Gula ni, kita akan masukkan ke dalam air yang panas. Kenapa kita tak masukkan ke dalam air yang sejuk? Kita buat perbandingan. Kalau kita masukkan gula tadi ke dalam air yang panas, gula akan cepat larut berbanding kalau kita letakkan atau kita masukkan gula tadi ke dalam air yang sejuk, gula tadi akan lambat larut. Ini ialah kesan suhu terhadap tindak balas. Baik, yang keduanya ialah kehadiran makin. Kehadiran makin. Yang pertama suhu, yang kedua makin. Kehadiran makin. Makin ni ialah bahan, satu bahan yang ditambahkan ke dalam bahan untuk tindak balas. Tetapi makin ini tidak akan mengubah sifat ataupun hasil tindak balas tu. Hasil tindak balas tu tak berubah disebabkan oleh makin. Tetapi dia sekadar mempercepatkan proses ataupun sekadar mempercepatkan sesuatu tindak balas. Itu fungsi makin. Yang ketiga ialah kepekatan. Apabila kepekatan bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas juga akan meningkat. Baik, kepekatan dia berkaitan dengan zarah-zarah. Berkaitan dengan zarah-zarah yang ada di dalam suatu bahan itu ataupun larutan tu. Baik, apabila kepekatan kurang, zarah-zarah berada agak jauh. Apabila kepekatan tinggi, zarah-zarah berada dalam keadaan yang dekat. Jadi pelanggaran di antara zarah-zarah apabila dia dekat, dia akan lebih kerap berlaku. Apabila pelanggaran di antara zarah-zarah kerap berlaku, maka kadar tindak balas akan menjadi lebih cepat. Ini beza antara kepekatan rendah dengan kepekatan tinggi. Kepekatan rendah, zarah-zarah berada jauh, jadi pelanggaran agak kurang berlaku. Kurang berlaku berbanding dengan bahan yang mempunyai kepekatan yang tinggi, zarah-zarah berada dalam keadaan yang lebih dekat di mana pelanggaran akan kerap berlaku menyebabkan tindak balas berlaku dengan cepat. Faktor yang keempat ialah tekanan. Tekanan ni untuk tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas. Baik, apabila tekanan meningkat, kadar tindak balas dengan bahan tindak balas berkeadaan gas meningkat. Apabila tekanan meningkat, kadar tindak balas juga meningkat. Ini saya terangkan macam ni lah. Saya lukis satu rajah. Saya harap boleh faham lah. Ya. Baik, dia melibatkan zarah-zarah juga. Baik, katakan bahan tindak balas ni kita letakkan di dalam satu bekas macam ni. Bekas ni tertutup. Okey.
bahan tindak balas berada dalam ni. Ini ialah bahan tindak balas. Dalam keadaan tekanan yang biasa. Tekanan yang biasa. Apabila kita kenakan tekanan yang lebih tinggi, kita kenakan tekanan. Baik, dia jadi macam ni. Dia jadi padat kan? Dia jadi padat. Isi padu dia jadi kecil. Isi padu dia jadi kecil. Tetapi zarah-zarah, bilangan zarah-zarah dia tetap sama. Bilangan zarah-zarah dia tetap sama. Jadi pada tekanan yang lebih tinggi, keadaan zarah-zarah ni akan jadi lebih rapat. Sebab isi padu dah mengecil. Isi padu dah menjadi kecil. Apabila zarah ni berada dalam keadaan yang rapat, pelanggaran di antara zarah-zarah ni akan menjadi lebih kerap berlaku berbanding dalam keadaan tekanan biasa. Zarah-zarah berada dalam keadaan yang jauh. Sebab isi padunya besar. Ya. Jadi apabila berada dalam keadaan tekanan yang tinggi, zarah-zarah berada dalam keadaan yang rapat, pelanggaran lebih kerap berlaku, maka kadar tindak balas juga akan menjadi lebih pantas. Jadi lebih cepat. Saya harap boleh fahamlah tentang tekanan. Bagaimana tekanan mempengaruhi kadar tindak balas. Baik. Dan yang terakhir ialah saiz bahan. Saiz bahan ni untuk bahan tindak balas dalam bentuk pejal. Lagi sekali saya bagi contoh mudah apabila kita nak melarutkan gula. Apabila kita nak melarutkan gula. Baik. Apabila kita nak melarutkan gula, kita larutkan gula kasar dengan gula yang halus. Yang mana lebih cepat larutnya? Tentulah gula yang halus. Gula yang halus ni akan jadi cepat larutnya berbanding dengan gula yang kasar. Ini nak menunjukkan bagaimana saiz boleh mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi apabila saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal ni berkurang, kadar tindak balas akan meningkat ataupun akan menjadi lebih cepat. Okey. Itu dia 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas.